supaya kita cuba membaca suratul kahfi dan beberapa surah lagi daripada Al-Quran seperti surah Yasin, Waqiah, begitu juga dengan surah Al-Mulk, dan walaupun surah-surah kecil seperti surah As-Samad, surah Al-Mu'awwizatain, surah Al-Kafirun dan lain-lain lagi. Yang sama, alangkah baiknya kita banyak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam-malam Jumaat dan juga harinya, agar kita dapat mematuhi titah perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan kisah imam yang empat mazhab yang kita tahu, iaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi Imam Abu Hanifah sebagaimana kisah yang dulu, sebelum kita masuk kepada kisah Imam Malik. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah ni kerana pengalaman hidupnya yang cukup hebat, maka beliau meninggalkan sejumlah nasihat-nasihat. Ini menjadi satu sifat para ulama salafus salih, meninggalkan nasihat kepada murid-muridnya, kaum keluarganya, rakannya, masyarakat dan juga rakyatnya, sahabatnya, semua sekali dia akan tinggalkan. Sebagaimana yang Nabi sebut ad-dinun nasihah, agama itu terbina atas nasihat. Justru kita cuba untuk melihat bagaimana nasihat Imam Abu Hanifah berkenaan dengan kehidupan kita yang mungkin kita boleh terima dan mungkin kita boleh pakai nasihat-nasihat tersebut. Antaranya, Imam Abu Hanifah menyatakan kepada muridnya, jangan bakhil atau kedeku, kerana perangai tersebut adalah memalukan. Tuan-tuan tengok, kalau orang bakhil ataupun orang kedeku, kita akan jadi sukar dalam hidup. Sepatutnya dia bayar, sepatutnya dia keluarkan duit, sepatutnya dia sedekah, sepatutnya dia bantu, tapi dia biarkan. Jadi sempena dengan COVID-19 ni, setidak-tidaknya kita cuba bantu dan saling bantu-membantu antara satu sama lain akan memberi kesan yang cukup baik. Nasihat seterusnya, Imam Abu Hanifah berkata, jangan tamak dan berdusta, malah kamu hendaklah menjaga maruah dalam kehidupanmu. Kerana sifat orang yang tamak ni ghalibnya mereka akan bermasalah dan mereka akan rugi dan mereka akan menghinakan diri mereka. Sedangkan orang yang berdusta pula, sudah barang tentu sifat kedustaan itu akan memakan dirinya. Hari ini dia kata lain, besok dia kata lain, lusa dia kata lain. Jadi orang akan jadi tak tahu yang mana nak dipegangnya. Ini masalah yang besar. Jadi maruahnya akan tercalar, akan rebah, akan jatuh, dan ini sepatutnya tidak ada dalam kamus kehidupan orang Islam. Ketiga, pakailah pakaian yang putih setiap masa, ingatlah selalu kepada kematian. Saya salah pakai malam ni, jadi pakai warna biru sebagai contoh atau warna lain. Jadi sebenarnya pakaian ini dia ada maksud dan maknanya. Sebab itu kalau kita baca, kalau kita tengok betul-betul, kita akan dapati bahawa mereka ni dari segi pakaian pun mereka pilih. Dia nak pakai baju warna apa, dia nak ni cermat, berhati-hatinya orang zaman dulu. Sebenarnya pakaian putih ini yang Nabi ajar, terutamanya kepada lelaki, kepada perempuan digalakkan pakaian yang gelap. Tapi bagi lelaki disunatkan pakaian yang putih. Sebab itu kalau kita pergi di negeri-negeri Arab, kadang-kadang yang berjubah tu banyaknya putih pakaiannya. Dan pakaian putih ni banyak lambangnya, kebersihan, kesucian. Begitu juga kita kata fitrah.
dan semoga tafaul pakaian ini akan juga menjernihkan dan juga memutihkan hati seseorang itu. Kemudian memohon maaf kepada guru-guru, orang-orang yang kamu belajar, dan selalulah membaca Al-Quran. Kita dengan guru kita, walaupun kita rasa dia silap, dia salah, maka tak salah kalau kita mohon maaf, bahkan itulah yang sebaik-baiknya. Saya melihat orang yang berjaya adalah orang yang menghormati guru. Saya juga melihat orang yang berjaya, orang yang bukan sekadar menghormati guru tapi berbakti kepada gurunya. Bacalah sejarah kerana ia sebaik-baik bukti dan dalil, dan inilah yang dilakukan oleh salafus salih terhadap guru masing-masing. Mereka memuliakannya, mereka juga menghormatinya, dan mereka beradab dengan gurunya. Contohnya Imam Syafi'i. Dia cerita kalau dia belajar dengan Imam Malik, dia nak buka lembaran mushaf ni sampai tak bunyi. Kenapa? Kerana berhalusnya, kerana menghormati tuan gurunya, kerana haibah gurunya Imam Malik itu. Seterusnya, kata Imam Abu Hanifah, begitu juga selalulah baca Al-Quran. Sepatut kita kena semak. Sekarang ni kita dalam berada di rumah, boleh tak umpamanya kita cuba nak khatam Quran, kita cuba nak baca Quran, kita cuba nak kaji Al-Quran dengan cara kita tengok ulama-ulama yang mentafsirkan Al-Quran. Maka di situ walaupun kita dalam rumah yang tidak luas, tapi kita mempunyai ufuk minda yang luas, ilmu dan maklumat yang luas. Selalulah menziarahi kubur, guru dan juga tempat-tempat keberkatan. Ini akan menginsafkan kita, tapi bukanlah waktu yang kita dalam keadaan kuarantin seperti ini atau kawalan dalam rumah. Maka seelok-eloknya ziarah selepas daripada apa yang dikatakan waktu yang kita dibenarkan. Ini penting supaya kita mematuhi arahan daripada pihak yang berkuasa, melihat kepada maslahat untuk rakyat dan juga negara kita ini. Kemudian terimalah dengan baik sekiranya diberitakan mimpi melihat Rasulullah SAW, juga mimpi orang-orang saleh di masjid dan di tempat yang barakah. Ini berkenaan dengan kita dengar kesahan mimpi yang baik-baik. Mimpi dia adalah busyra, satu berita gembira kepada orang beriman, dan dia bukan menjadi hujah ataupun kita kata menjadi dalil, tetapi menjadi ketenangan, kegembiraan pada hati. Ini yang diputuskan oleh ulama usul fiqh dan ulama syariah. Kemudian seterusnya, menjauhkan diri daripada orang-orang yang tidak baik dan campurilah mereka dengan tujuan memberi nasihat atau menyeru mereka kepada agama Islam. Kita berkawan sebagai tanda itulah perangai kita, akhlak kita, budi kita, perilaku kita. Nak kenal siapa kamu, lihat siapa kawan kamu. Itu sebagaimana kata pujangga. Justru pilih kawan-kawan yang baik. Pilih kawan-kawan yang benar-benar menginsafi, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ila man yukhalil. Manusia di atas agama rakannya. Tengok siapa dia yang dia rakankan. Kalau orang baik maka baik, kalau tak maka tak. Cari yang terbaik. Janganlah memaki hamung atau mencela. Selalu dengan bahasa yang kesak, bahasa memaki hamung, bahasa memperlekehkan. Maka sini adalah ajaran yang bertentangan dengan Islam. Setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita cakapkan, itu adalah lambang kita dan kehidupan kita. Cakaplah dengan bahasa yang baik, cakaplah dengan tutur kata yang baik, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, mencakaplah dengan manusia dengan bahasa yang baik, kerana itu ada kelebihan dan lambang untuk kebaikan bagi diri kamu. Kemudian menjaga rahsia-rahsia jiran, tetangga, dan jangan menyebarkan rahsia orang ramai. Kita dalam hidup ni, kita jangan sekali-kali cuba menyebarkan rahsia orang. Aib jiran, tetangga, aib suami, aib isteri, aib anak, aib ibu bapa, sepatutnya kita tutup.
Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga atau menutup aib seorang Islam, maka Allah akan tutup aibnya sendiri. Hendaklah pada hari kiamat kelak, hendaklah kaya hati dan jangan mengambil berat tentang hidup dunia, bersikap kaya dan jangan bersikap miskin, sekalipun engkau seorang yang miskin. Ini penting. Kita kena kaya hati. Kerana apabila kita kaya hati, maka kita akan jadi orang yang tenang. Masalahnya kita nak kaya harta tapi hati kita miskin. Ini bala dan ini tidak memberi manfaat kepada diri kita. Tak cukup dengan itu, kita juga kena bersikap kaya. Apa makna bersikap kaya? InsyaAllah orang bagi kita ambil, orang tak bagi kita tak kisah pun. Sebab kita rasa insyaAllah mungkin orang lain jauh lebih berhak dan lebih berkeperluan daripada kita. Bila kita sifat bersikap seperti itu, maruah kita terjaga, jiwa kita akan tenang dan kita akan dimuliakan. Ketika berjalan di jalan raya, jangan berpaling ke kiri atau ke kanan, tetapkan perjalanan dengan memandang ke bumi. Ini berjalanlah, jalan raya ke jalan apa pun, straight jalan ni. Kita ni kadang-kadang bersimpang siur, tengok kiri kanan banyak sangat. Sewajarnya kita fokus dalam perjalanan kita, itu jauh lebih baik. Dan juga jangan menyombong, jangan bertakabur dalam perjalanan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berjalan penuh dengan tawaduk, tapi bukan makna dia pelahang, dia jalan memang cepat. Itu sifat Rasulullah SAW. Tapi Allah menyebut, wala tamshi fil ardi marha innaka lan takhriqal arda walan tablughal jibala tula. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu berjalan atas muka bumi dalam keadaan angkuh, kerana kaki kamu tak dapat menebuk muka bumi dan tinggi kamu tak sampai taraf tinggi gunung ganang sekalipun. Apabila masuk ke dalam bilik mandi, janganlah memandang kepada orang lain untuk menjaga maruah dan taraf, mereka akan menghormati kamu. Ini cerita berkenaan dengan kalau negeri Arab zaman dulu, dia ada namanya hammam. Hammam ni tempat mandi ramai-ramai. Lelaki ada tempatnya, perempuan ada tempatnya. Jadi orang ni masuk boleh mandi sini, dia bayarlah umpamanya berapa tu. Jadi masing-masing, kalau orang yang baik ni dia mandi diri dia saja sih. Dia tidaklah duk tengok kiri kanan orang lain. Bencikan perkara yang hina di sisi orang yang berilmu pengetahuan. Kalau kita tengok orang berilmu pengetahuan dia anggap perkara tu hina, kita juga kena benci. Contohnya kadang-kadang cakap bukan-bukan, maklumat yang tidak ditapis. Jadi orang-orang yang faham merasakan perkara tersebut adalah perkara yang tidak sewajarnya diwar-warkan. Sedangkan kita menjadi hadam, halawiyat ataupun makanan harian kita, maka ini kita kena elakkannya. Menyerahkan urusan dunia kepada orang lain supaya mudah engkau menghadapi ilmu pengetahuan. Ini khusus kepada penuntut-penuntut ilmu. Masa belajar, belajar. Masa kerja, kerjalah. Tapi masa belajar ini artinya sebelum daripada mereka masuk kepada alam kerja. Kalau mereka mencampur adukkan ilmu dengan kerja, dengan bergiang, biasanya lumpuh ilmu, semangat akan kurang, dan apabila dibentangkan sejuzuk daripada dunia, dia akan kelabu mata, maka lemahlah daripada menuntut ilmu. Jangan bercakap dengan orang yang tidak siuman dan orang yang tidak mahu berhujah. Orang yang ingin kepada pangkat akan menunjuk-nunjuk kepada orang ramai dengan bertujuan hendak menjatuhkan taraf sekalipun engkau benar. Jadi kita kena tengok apabila kita nak bercakap, siapa yang kita nak bercakap. Orang yang tertentu sahaja yang sesuai untuk kita bincang. Apabila masuk ke majlis orang kenamaan atau orang besar, jangan mengangkat diri melainkan mereka memuliakan kerana kemungkinan mereka akan menyusahkan. Jangan mendahulukan mereka semasa sembahyang, melainkan mereka menyuruh atau minta mendahului mereka. Maksudnya, kita ni bila berada dalam majlis orang besar, sewajarnya kita menghormati majlis raja-raja, majlis orang-orang kenamaan, presiden ke, Perdana Menteri, menteri-menteri yang hebat-hebat. Maka kita muliakan mereka, kita insya-Allah kita akan faham
dalam keadaan seperti itu, kita tak akan jadi nyusah pula kalau kita duk debat dengan mereka, duk berlawan dengan mereka. Itu bukan satu penyelesaian yang baik. Baik, jangan masuk ke dalam bilik air di waktu zuhur dan waktu pagi. Kenapa? Kerana biasanya pada waktu tersebut mungkin ramai orang pakat masuk. Ini kalau bilik air awam, ni ceritanya. Dalam hal ni perlu kita memahaminya dengan sebaik-baik. Ini zuruf mengikut tempat-tempat. Tapi kalau di pejabat kita, di tempat kita orang tak ada masalah, maka itu lainlah ceritanya. Jangan marah atau bengis di dalam majlis perbahasan ilmiah. Dari segi konsep berhujah, kesabaran dan suara yang lembut sejuzuk daripada cara mematikan hujah. Sebaliknya, apabila menggunakan emosi, dia akan menggagalkan dirinya, bahkan merebahkan dirinya. Itu kita tengok kadang-kadang tokoh-tokoh yang hebat dia berhujah, kita rasa pelik lah, macam mana dia boleh tenang, dia boleh hebat. Kita dapat banyak dalam YouTube tokoh-tokoh yang luar biasa dalam berhujah. Jangan banyak bercerita kepada orang ramai, kerana orang yang banyak bercerita pasti akan berbohong. Jangan kita banyak cerita, lepas orang ni kita cerita, lepas orang ni cerita. Bila banyak sangat adalah buah silatnya, buah salahnya, tak betulnya. Kalau boleh, orang-orangnya sahaja. Jangan hadir ke majlis berzikir atau majlis keraian, tetapi hendaklah kamu menghantar seorang rakan ke majlis tersebut. Macam mana ni? Maksud di sini tak lain tak bukan kita kata, ini kita kena faham situasi yang disebut zaman Abu Hanifah. Ada golongan tertentu yang mana kadang-kadang mereka walaupun nampak macam baik, tapi kadang-kadang mereka tidak untuk mendalami ilmu. Ini cerita tahun 80 Hijrah kepada 100 lebih Hijrah. Kadang-kadang ini menjadi keadaan yang tidak baik, macam dikemukakan oleh Al-Hasanul Basri dan juga beberapa tokoh yang lain. Sebab itu pilihlah majlis yang kalau kita kata majlis zikir dengan makna ilmu, atau zikir yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan majlis keraian ini maknanya keramaian yang kadang-kadang kita tengok sebab masing-masing dia bercakap. Bila lama je cerita hal peribadi orang ni orang tu, akan timbul pula umpatan seumpamanya. Sebaik-baiknya kalau terpaksa pergi, kita pergilah dalam waktu yang terhad, cakaplah dalam batasan yang sepatutnya. Cuma sekarang kita COVID-19, kalau boleh dan sepatutnya memanglah itu arahan, beradalah di rumah. Tengoklah seperti sekarang ni sebagai contoh, kita buat kuliah online semata-mata untuk mengadakan pengisian yang sebaiknya. Imam Abu Hanifah menyatakan, menyerahkan segala urusan nikah kahwin kepada khatib, begitu juga untuk yang hadir sembahyang jenazah. Menyerahkan urusan nikah kahwin kepada khatib, apa makna? Dalam bab nikah kahwin ni, khatib kalau kita serah kat dia jadi mudah, sebab dia tukar nikah biasanya, dan biasanya dia akan tengok waktunya, dan dia tak akan pincang mengendalikan, sebab bukan semua orang pandai bercakap depan orang ramai. Ada orang tu kekok, ada orang tu kita dengar dia nak bercakap pun letih lama dan seumpamanya. Perkara macam itu tidak sesuai. Begitu juga untuk hadir sembahyang jenazah, serah kepada mereka. Sebab mereka ni ada time dia, masa ni, dan dia akan gunakan sebaik mungkin. Dan Imam Abu Hanifah juga menasihatkan antara lain kepada murid-muridnya agar dapat mendoakan kepada beliau dengan katanya, nasihat ini adalah untuk kebaikan diri engkau sendiri, malah untuk kebaikan orang ramai. Aku nasihat ni bukan untuk apa, untuk kamu. Perangai tok guru yang hebat zaman dulu, dia tengok masyarakat, anak-anak murid tak betul, dia nasihat. Sekecil-kecil nasihat sampai sebesar-besar. Saya pernah teringat kata Syekh Muhammad Awamah, orang alim besar daripada Syria yang belajar dengan Syekh Abdullah Sirajuddin, Syekh Abdul Fattah Abu Ghaddah, yang juga seorang yang hebat. Dikatakan beliau ni belajar di halap, pegang buku sebelah begini,
Maka tok gurunya pergi kat dia, ambil buku tu, letak di tangannya, suruh pegang sebelah tangan kanan. Begitulah cara adab mereka sekecil-kecilnya diajar. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah meninggal dunia sekitar tahun 150 Hijrah. Ada kata 151 Hijrah. Tetapi Imam An-Nawawi menyatakan bahawa beliau meninggal dunia semasa dalam tahanan. Dan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, beliau berpesan mayatnya dikebumikan pada perkuburan yang baik. Masa tu pemerintah bernama Abu Ja'far Abu Mansur, di mana pemerintah pada waktu itu mendengar pesanan tersebut dan dia merasa cukup sedih dan dia berkata, siapa yang dapat meminta kemaafan bagiku dari Abu Hanifah semasa hidup dan matinya? Kata para ulama, antaranya Al-Hasan dan Ammarah menyebut serta rakan-rakannya yang memandi mayat Imam Abu Hanifah. Beliau dipuji tentang ibadat, puasa, tahajud di waktu malam dan membaca Quran. Ini kita telah bincangkan pada malam lepas. Orang ramai hadir untuk mengiringi jenazah Imam Abu Hanifah. Ada kata lebih daripada 50,000 orang yang menyembahyangkan jenazahnya. 50,000 orang, tuan-tuan. Cerita zaman lebih kurang dalam 1,300 tahun lepas. Dia meninggal 150 Hijrah. Lebih kurang 1,300 tahun lepas. Macam mana orang seramai itu datang? Dan di sini juga kata ulama, kamu nak kenal antara orang tu baik tak baik, kamu tengok masa jenazahnya diiringi. Ramai orang soleh, jenazahnya diiringi dengan ramai orang. Seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad contohnya, seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah dan lain-lain lagi. Sembahyang tersebut dilakukan sebanyak 6 kali dan yang terakhir disolatkan oleh anaknya Hamad. Anaknya sendiri sembahyang untuk abahnya Imam Abu Hanifah. Berlaku satu peristiwa aneh, iaitu Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah yang memenjarakannya juga, serta sembahyangkan jenazahnya. Disemayang juga. Ini luar biasa Imam Abu Hanifah, dan dia telah dikebumikan di perkuburan Al-Khayzaran di timur bandar Baghdad. Ini tempat kubur Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mungkin yang terakhirnya saya nak bincangkan sikit berkenaan dengan pujian ulama terhadap Imam Abu Hanifah. Abdullah ibn Al-Mubarak berkata, tidak aku lihat seorang lelaki yang lebih hebat dalam majlisnya, lebih baik keterampilannya dan lebih santun daripada Abi Hanifah. Tengok, Abdullah bin Mubarak ni ulama besar. Dia puji macam mana Imam Abu Hanifah, orang ni lebih hebat dalam majlisnya, lebih baik keterampilannya, lebih santun daripada. Tak ada dah tu. Maknanya kita jarang hadir dalam majlis seperti ini, kerana majlis seperti ini penuh dengan barakah, penuh dengan rahmah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku pulang daripada menemui Abu Hanifah daripada sefakih-fakih manusia di muka bumi. Tengok, saya suka sebut, kumpul ilmu satu perkara lain, fakih dalam ilmu satu perkara yang lain. Sebab itu Imam Abu Hanifah bila sebut fiqh, dia kata ma'rifatus syai' ma laha wa ma 'alaiha. Mengetahui sesuatu tu dalam keadaan sungguh, apa yang menjadi kebaikan atau yang menjadi kerosakan kepada sesuatu. Dia tahu, dia timbang, itu maknanya faqih. Itu maknanya orang yang fiqh, orang yang faqih. Orang yang faqih, tindakannya itu akan dinampakkan rizal dan natijahnya betul. Itulah keadaan Imam Abu Hanifah. Waqi' Ibn Jarrah menyifatkan Imam Abu Hanifah, dia kata, seorang yang mempunyai amanah yang tinggi, hati yang selalu zikrullah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan di samping mencari keredaan Allah lebih dahulu daripada nyawanya sendiri, sekalipun tergadai di hujung mata pedang. Inilah orang yang hebat, tuan-tuan. Kita harap, kita boleh doa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqamah dengan kebenaran,
dengan semangat untuk menjadikan diri hamba Allah yang sebenarnya. Al-Amash apabila ditanya tentang masalah berkata, sesungguhnya yang lebih menjawabnya ialah Nu'man bin Sabit. Kalau mu nak tanya aku, orang yang lebih layak jawab Abu Hanifah. Tu, dia mengakui tentang ilmu Imam Abu Hanifah. Bahkan dia kata, aku sangkanya beliau diberkati dalam ilmunya. Hebatlah. Aku tengok cara dia mengajar, cara dia jawab, cara dia berhujah, cara dia bercakap. Aku yakin dia diberkati ilmu. Orang macam ni jarang. Dan inilah yang disebut dalam Syiar A'lam Nubala dalam jilid yang ke-6 ke surat 403. Al-Qadhi Abu Yusuf berkata, Al-Qadhi Abu Yusuf ni anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah khatam Quran setiap malam hanya dalam satu rakaat. Ni baca lama khatam Quran. Mengikut Yahya bin Abdul Hamid Al-Hammani bahawa Abu Hanifah khatam Quran setiap malam di waktu sahur, dan diriwayatkan bahawa Abu Hanifah sepanjang hidupnya khatam Quran sebanyak 700 kali. Itu kelebihan 7,000 kali. Ini Abu Hanifah. Maknanya tuan-tuan, dia loba baca Quran. Ibnu Jurayj merupakan imam ahli Mekah pernah berkata selepas melihat Imam Abu Hanifah, sesungguhnya dia seorang yang faqih. Sesungguhnya dia seorang yang faqih. Kita tengok orang tu, dia bercakap bila dia berhujah, dan kefakihan tu nampak lagi apabila dia bertindak. Maka kita nampak tentang kefakihan yang sepatutnya wujud pada diri kita. Imam Syafi'i berkata orang ramai dalam fiqh adalah anak buah kepada Abu Hanifah. Mereka ni tak boleh lari. Mereka bergantung. Mereka juga akan tengok kelebihan Imam Abu Hanifah ini. Fudail bin Iyad berkata Abu Hanifah seorang yang faqih. Ni kalimah faqih ni jarang orang miliki, tapi apabila kita tengok orang memiliki faqih, tindakannya penuh dengan kefiqahan, dengan kebijaksanaan, dengan kita kata kesesuaian mengikut masa, tempat, keadaan. Itulah orang yang faqih sebenarnya. Qais ibn Ar-Rabi' berkata adalah Abu Hanifah seorang yang warak lagi bertakwa, pemurah terhadap rakan-rakannya, orang yang baik sangat, orang yang tak kedeku. Malih ibn Waqi' berkata, demi Allah, Abu Hanifah merupakan seorang yang besar amanahnya, mulia serta mencari keredaan Allah. Keredaan Allah ni Imam Abu Hanifah. Orang pakat puji, biasanya Allah letakkan pujian pada lidah-lidah manusia, lebih-lebih lagi yang baik, tanda bahawa orang itu adalah orang yang baik. Al-Hammani berkata, aku dengar bapaku berkata, aku bermimpi melihat 3 bintang jatuh. Orang zaman dulu kadang-kadang macam kita bincang semalam lah mimpi. Dia kata dia tengok ada 3 bintang jatuh. Kemudian matinya Abu Hanifah. Selepas itu Mus'air mati, dan kemudiannya Sufyanus Tsauri mati. Dikhabarkan kepada Muhammad bin Muqatil, kemudian beliau berkata ulama itu adalah bintang-bintang di dunia ini, di muka bumi. Itulah hebatnya apa yang disebut tentang kisah tersebut. Syu'bah apabila mendengar kematian Imam Abu Hanifah, beliau mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya berkata, telah padam di kota Kufah ini cahaya ilmu. Ketahuilah, sesungguhnya tidaklah mereka melihat seumpamanya selepas ni. Jangan harap akan ada lagi tokoh ulama seperti ini di kota Baghdad ini, di kota Kufah ini. Itulah hebatnya Imam Abu Hanifah. Syarif berkata adalah Abu Hanifah sifatnya banyak diam dan amat berakal. Perangai Abu Hanifah ni, dia kalau dalam majlis dia banyak senyap, diam, tapi orang yang amat berakal, cerdik. Abu Asim An-Nabil berkata Abu Hanifah dikenali sebagai Al-Watid. Ini kerana dia solat sunat terlalu banyak. Semayang lama sungguh semayang. Banyak sangat semayang sunat. Abu Muawiyah Ad-Darir berkata sayang kepada Abu Hanifah termasuk dalam sunnah. Sebab dia orang yang menghidupkan sunnah, beramal dengan sunnah, dan hidupannya adalah sunnah. Ali bin Asim berkata kalau ditimbang ilmu Imam Abu Hanifah dengan ilmu ahli zamannya, nescaya lebih berat
ilmu Imam Abu Hanifah. Ni hebatnya Imam Abu Hanifah. Hafiz Ibn Ghiyath berkata, kalam Abi Hanifah dalam ilmu fiqh lebih halus dan seni daripada syair. Bahasa, kalau kita kaji betul-betul mereka ni, dia seni dia, hebat dia. Tidak mengaibkannya kecuali orang yang jahil. Cara dia cakap, cara dia berhujah, cara dia memulakan kalamnya cukup indah. Imam Nawawi menceritakan pengakuan Abdullah bin Al-Mubarak terhadap Imam Abu Hanifah seraya berkata, tak ada lagi majlis yang lebih bersih dan baik daripada majlis Abu Hanifah dengan penuh kebaikannya. Imam Az-Zahabi berkata, imamah atau kepimpinan dalam fiqh dan cabang seninya diserahkan kepada Imam Abu Hanifah. Itulah kelebihan Imam Abu Hanifah. Kalau kita nak banding dengan orang lain, jauh daripada yang lain semua sekali. Dan kita faham Imam Abu Hanifah ni seorang tokoh yang cukup hebat. Dan tuan-tuan bolehlah baca dalam buku ini. InsyaAllah jika diberi kesempatan, kita akan sambung pada malam esok berkenaan dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan kita ambillah masa 2 minggu ini, kita baca tokoh-tokoh yang hebat, supaya kita mengambil apa yang Nabi ajar kepada kita, yang menyebut bahawa al-ulama warasatul anbiya, fa innal ulama lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warasul ilma faman akhazahu faqad akhaza bihazzin wafir. Maksudnya ulama itu pewaris para nabi. Mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang ikutnya ataupun mengambilnya, yakni ilmu, dia telah mengambil dengan bahan yang secukupnya. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni juga saya nak ajak tuan-tuan, kita berada berhampiran dengan waktu yang dipanggil sebagai Isra' dan Mi'raj, bulan Rejab yang mulia. Kita juga berada pada malam Jumaat. Maka gunakanlah pada hari Jumaat, malam Jumaat, untuk kita selawat kepada Nabi SAW. Kita baca Al-Quranul Karim dan juga kita tadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. InsyaAllah jika dimasakan kepada kami pada waktu 8 dan pada waktu kosong, kami akan cuba merakamkan untuk sama-sama kongsi sejuzuk daripada ilmu. Mudah-mudahan ia memberi kekuatan pada kita. Pada malam yang baik macam ini, marilah sama-sama kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita, untuk kita bertawajuh dan munajat kepada Allah, agar Allah menjadikan bumi Malaysia ini khususnya dan dunia seumumnya, supaya Allah lempah ruahkan dengan rahmat kasih sayangnya, dan Allah hindarkan daripada kita wabak yang cukup tragis ini, COVID-19. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan baik, dalam keadaan kebaikan yang puncak, bahkan dalam keadaan kesatuan, dan kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain. Akhir kalam, seperti biasa, saya nak ajak tuan-tuan kita berdoa kepada Allah pada malam Jumaat ini, dan kita tahlil ringkas kita. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat daripada majlis ini, dan juga doa serta zikir ringkas kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afdal zikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا قاضي الحاجات ويا عالم الخفيات ويا مجيب الدعوات استجب اللهم دعاءنا اللهم يا الله يا الله يا الله اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم أكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنكسنا وآسنا ولا تؤثر علينا وارتنا وارضعنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نعوذ بك من البرص ومن الجنون ومن الجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Okay.